Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu, dapat kita berkongsi, dapat kita sama-sama menyambung kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Yang keduanya, saya nak mohon maaf lah tuan-tuan, hari ni pakaian saya selalu tak ikut protokol. Sebab ni pun baru habis mesyuarat, baru tu datang. Dia tak sempat balik tuan-tuan, maaf lah. Hari kerja ni susah sikit, saya kena dahulukan UKM. Sebab itu hakiki saya. Masjid ni atau surau kuliah ni dia tambahan, sunatnya. Tak hadir pun tak apa. Yang sana wajib mesyuarat sampai petang ni, balik ni terus ada mesyuarat pula dengan Arab Saudi. Pukul 9.30 malam ikut jadual sana dengan dekan. Jadi saya mohon maaf lah kalau pakaian saya ni kadang-kadang kata ni ustaz ni liberal pula kan. Bukan liberal tuan-tuan, nak sangat tukar baju tak sempat. Kalau bawa pun ada dalam kereta lah, tak sempat tak tukar. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tajuk kita hari ni berkaitan tentang muamalat. Kita dah masuk dalam bab halal haram dalam muamalat. Benda ni merupakan benda-benda yang penting. Ni sekarang ni tengah isu viral, jual beli pakai cedok, pakai skop. Saya pun tak tahu apa benda, kecoh. Saya nak jawab pun tak sempat. Tapi alhamdulillah ada sahabat saya, ahli fatwa muzakarah Negeri Sembilan, dia tolong jawabkan. Baguslah juga, memudahkan kerja kita, copy paste je lah. Dan fatwa itu pun jelas, pandangan itu pun jelas, menarik. Yang mana perbuatan-perbuatan jual beli yang pelik-pelik ini hukumnya boleh membawa kepada haram kalau tak betul-betul. Bayangkan jual macam-macam benda. Katakan dia jual pin, butang, ataupun dia macam orang perempuan punya kerongsang-kerongsang kecil-kecil itulah, yang gantung sana, chop sini, tak gantung-gantung kat tudung kan, anak tudung. Jadi dia jual dalam bentuk bukan kira. Okey, dia letak situ 20. Harga lebih kurang, harga letaklah RM5 katakan, harga harga RM10, dapat 20 plus kerongsang. Itu kan tak berapa nak betul tu. Dia kata lebih daripada 20 hadiah. Jadi dia cedok pakai senduk. Kita buat senduk tom yum tu, itu dia senduk masuk 2 skop dah jual. Kalau dapat lebih 40 pun tak apa, halal dia kata. Dapat 25 pun halal. Tapi barang apa tu? Dalam banyak-banyak tu mungkin pin saja. Mungkin pin tu ada warna, yang tak ada warna. Jadi kita terpaksa terima apa yang ada. Itu tak boleh. Itu sebabnya ilmu tu penting. Jadi saya pun tak sempat sangat nak semak. Jadi alhamdulillah kawan saya dah hantar ini, saya tengok baca tu menarik. Itu antara benda-benda yang kita kena tahulah tuan-tuan dan puan. Jadi macam biasa saya akan baca sebahagian daripada buku ini, daripada tajuk ini. Lepas tu saya akan buka soalan lah ya. Selepas azan sikit, lebih kurang 5 minit selepas azan saya berhentilah. Kita tak boleh panjang-panjang kuliah ni tuan-tuan. Dia pendek-pendek tapi biar ingat sampai mati. Ini panjang-panjang lupa semua tuan-tuan. Itu memang saya punya trademark lah, saya tak panjang kuliah saya. Lepas isyak sikit saya berhenti. Jadi soalan-soalan boleh kemukakan 010-232-6621, 010-232-6621. Nanti dia orang hantar ke saya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini hidup atas muka bumi, liyata'amalu bainan nas. Manusia ni hidup, dia perlu ada transaction. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Nak makan nasi tanam beras tak. Nak telur kita pakat tanam ayam pula dah. Ternak ayam, tak boleh. Dia mesti ada jual beli. Mesti ada tolong menolong. Orang tu dia buat beras ataupun dia tanam padi. Di Kedah tanam padi.
Jadi kita pun beli padi daripada sana, beli beras daripada apa? Daripada pihak yang menjual beras. Dia ada jual beli. Nak beli air, dia mesti ada orang yang jual air. Nah, nak jual apa lagi? Nak jual ayam, dia ada penternak ayam. Ikan, ada ikan. Saya pergi Langkawi baru ni, tengok ikan besar-besar. Bayangkan pergi surau yang ujung sekali ni, ujung betul ni. Sebab saya minta, bila kebetulan ada mesyuarat dekat sana, jadi bila pergi tu saya tidak akan sia-siakan lah. Memang kita nak pergi sembahyang surau pun, jadi bagi tahulah surau-surau yang minta lama dah, kata nak minta Dr. Izhar datang. Yalah, bila saya pergi macam tu daripada KL pergi sana, dia kena tanggung kapal terbang, kena tanggung hotel. Ni ke alang-alang dah ada program, ada mesyuarat dekat Langkawi. Jadi saya pun bagi tahu pembantu saya, dia kata tak apalah, yang surau-surau yang minta dia tak ada bajet nak beli kapal terbang, nak ada bajet nak ambil hotel dah ada, kapal terbang dah ada, saya pergi je lah. Semua datang ambil saya kat hotel, bawa pergi ke tempat dia. Dia mari ambil kat hotel, sampai tempat dia dekat 47 minit. Jauh betul. Sampai orang ya Allah tuan-tuan, orang datang macam solat Jumaat. Penuh orang kampung. Dia kata tak pernah lagi ustaz selebriti sampai dia dah. Tu dia, sedih aku dengar. Tapi suka. Lepas tu dia jamu makan. Ada satu kedai kecil, kedai warung. Dia kata panggil ustaz mari makan kat kedai ni, kata. Dia panggil budak-budak tahfiz juga mari makan kat kedai dia. Allah, bukanlah mewah sangat tuan-tuan. Makan memang ala kadar sungguh. Cumanya ikan dia tu, ikan fresh. Dia masak kari, ikan masak kari, lepas tu ada sayur kubis, lepas tu ada telur dadar. Lapar lah pula aku ya. Tak makan lagi tuan-tuan. Lepas tu apa lagi? Sambal belacan. Sambal belacan dengan tempoyak. Ya Allah tuan-tuan, sedap betul. Lepas tu saya kata, berapa ikan ni? Ni ustaz, kalau makan kat KL ikan ni mahal ustaz. Tapi kami dapat murah sebab ni tepi ni tempat orang turun ke ikan. Orang kampung pakai habis tu murah lah. Tapi bila dapat ke peraih bawa ke pasar, jadi harga lain dah. Ni kami nak makan ni. Tengok. Maksudnya kita ni kena ada jual beli. Ada jual beli, ada transaction, ada hadiah, ada wakaf, ada zakat, ada ijarah. Ijarah ni dipanggil apa? Sewaan. Jadi tuan-tuan, tu pentingnya hidup ni. Jadi bila dah ada semua benda tu, maka perlu kepada apa? Perlu kepada muamalat. Perlu kepada hukum hakam jual beli, hukum hakam muamalat. Tuan-tuan ahli Korea, tuan-tuan pakar dia ada, Dr. Nick Abdul Rahim. Itu pakar dia tuan-tuan, PhD dia dalam bidang ni. Jadi tuan-tuan sebenarnya tak pening. Al-Kausar ni alhamdulillah ramai pakar-pakar. Nak apa? Semua ada. Pakar sakit puan ada. Sakit tuan ada, semua ada. Jadi tanya, datang masjid je. Alhamdulillah tuan-tuan. Sama juga macam jual pinjaman. Sama juga dia ada transaction. Ni di bawah muamalat ni. Orang pinjam duit. Contohlah, saya pinjam duit dengan Haji. Ji, pinjam duit Ji, saya nak guna duit ni. Tak cukup duit ni. Barang semua naik dah segala. Harga minyak naik, apa lagi telur naik. Tak ada yang naik kecuali hujan saja. Jadi tolonglah Haji pinjam 1,000 ni, pinjam 1,000. Nak guna semua ni, nak buat projek sikit. Haji pun kata, tak apa ustaz punya pasal. Memang saya jarang bagi pinjam kat orang kecuali ustaz ya. Dia tak tahu yang ustaz ramai tak bayar hutang. Saya pun ambil duit Haji. Bila nak bayar? Ni, awal bulan September. 1 September. Tak ada awal-awal, 1 September. 1 September 2022. Sebab bila sebut awal September, tahun 2040 pun awal September ni. Jadi kita pun cakap, kata Ji, awal September, 1 bulan September 2022 saya akan bayar balik kat Haji. Bila saya pinjam duit Haji ni, sampai 1 September saya bagi duit kat Haji. Ji, ni duit Haji ni, RM1,000. Terima kasih lah banyak. Tu dia panggil apa? Qardul Hasan. Pinjam 1,000 bayar 1,000. Ini betul yang Islam nak. Dia tolong saya sultan susah. Lepas saya bagi, takkan saya belah macam tu je. Akhlak kita ni takkanlah tak belanja kawan pergi makan. Dah, Ji, jom kita pergi makan. Haji kata, tak apalah ustaz, marilah. Bukan dia minta. Dia tak minta masa bagi 1,000 tu, ustaz, ni 1,000, ingat masa bayar nanti wahyu. Daging wahyu harga 4,000. Wabillahi taufik. Dah. Kata dia tak minta, tapi saya ajak, Ji, mari kita makan ni Natal tu. Natal ada apa nama dekat sini dia panggil apa? Apa? Yang Datuk Arundin punya keluarga punya, Kak Jah punya.
Jahit ni, jahit pergi jahit. Bawa Haji makan. Haji makan je ni. Alhamdulillah ada rezeki lebih sikit. Haji pun ambil lah daging sikit gini. Lepas balik tu saya pun masuk poket sikit. Ada RM200. Adakah itu riba? Riba ada tu? Alhamdulillah. Oh, cepat bagi hukum. Hadiah dah. Betul tu hadiah. Itu bagi hadiah, dia tak bagi riba. Riba ni bila dalam akad, bila haji bagi tahu, pinjam 1000 bayar 200, 1200. Itu riba. Tu sebab dia ada lagi riba-riba. Nanti semua kita akan bincang nanti dalam perbincangannya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nanti sampai bab kutu, nanti kutu tahulah tu apa hukum kutu kan. Ni orang muamalat pun ada tu. Pakar ekonomi negara, orang bank negara tu yang pakai spek tebal sekali. Abang dia orang hebat tu kan, abang dia orang Melaka yang tarik ustaz-ustaz datang, Azhar Idrus dan sebagainya. Tu abang dia, Abang Din, tokai asam pedas. Dia pemurah sungguh tu. Waktu kalau pergi tu, kalau ada title ustaz je dapat makan free. Tapi kalau tak ustaz tak dia, bayar macam biasa. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, wa qad wa'isa an-nabi sallallahu alaihi wasallam walil arab adwa'un min al-bai' wasyira' wal mubadalat fa aqarrahum ala ba'd mimma la yatanafa ma'a mabadi' asy-syari'ah allati ja'a biha. Tengok cantik. Nabi itu sendiri dia utuskan bukan saja rasul tetapi peniaga. Nabi ni businessman dan dia kahwin dengan siapa? Usahawanis. Dia beza tu. Saya pun belajar daripada orang bisnes ni. Dia kata ustaz yang menjual ni itu adalah businessman. Businessman ni dia kena pandai, dia kena manis mulut, dia kena amanah, dia kena wajah dia kena orang kata apa? Wajah yang berseri. Itu orang panggil businessman. Nabi businessman. Bila orang cakap, bila orang tanya, ya wahai Muhammad, ni macam mana harga dia? Dia akan bagi tahu harga yang betul. Barang ni barang apa? Dia tak ada kelentong-kelentong. Ini barang ni Itali. Tapi dia tak bagi tahu bahawa namanya Itali, tulis kat situ Itali, tapi sebenarnya buat dekat China. Dia tak bagi tahu. Tu tak boleh. Nabi bagi tahu siap-siap. Ni memang Itali, tapi tak ada lah zaman Nabi Itali tu. Lama orang kata Nabi jual barang Itali pula. Payah semua rakaman-rakaman ni. Nabi bagi tahu, ini dibuat di Mekah. Ini dibuat di Mekah dan yang membuat ni pula adalah orang-orang Badawi. Dia bagi tahu siap-siap barang tu. Ni barang lokal lah ni. Dia bagi tahu siap-siap. Dia tak bagi tahu ini dibuat di Syam, tak. Ni kata dibuat di Arab, di Mekah, dan orang yang buat tu adalah orang Arab. Orang Arabi, orang lokal. Inilah dia barang. Harga dia sekian. Tengok, nampak tak Nabi SAW menjual tu? Tengok orang minat. Orang kata, baguslah cara ni. Waktu beli. Kadang-kadang tuan-tuan, penjual tu mainkan peranan. Contoh tuan-tuan pergi kedai makan. Kenapa tuan-tuan akan makan dekat kedai yang lauknya banyak? Sebab apa tuan? Banyak pilihan menu. Lepas tu orang yang bagi tu pemurah. Antara tempat saya suka makan tu bawah pokok dekat depan klinik kesihatan tu, Session 3 tu. Depan tu kan ada parking lot. Tengah-tengah hari tu saya suka makan kat situ. Tengah hari sebab dia pertama ayam dia panas. Tapi ni marahin tuan-tuan, bawah pokok. Dia panggil makan bawah pokok. Kalau pakai Thai makan situ wabillahi taufik tuan-tuan, peluh saja tu. Dia kena pergi santai-santai sajalah, bawah pokok dekat tepi van ada satu van buruk situ kan, duduk tepi tu. Harga dia RM6. Best. Jadi kita tu bila saya pergi tu saya suka sebab apa? Sebab jumpa anak murid ramai makan. Kadang-kadang staff UKM yang bukan profesor lah, yang staff ni kan makan. Jadi kita pun kita bukanlah orang kaya. Jadi bila tengok staff-staff yang ni, kita tahu dah yang baiki aircon apa, kita pun nak pergi bayar pun sedap lah juga. RM50 boleh makan sampai satu tu macam YB dah kita. Masa tu rasa macam YB tu. Jadi kita pun makan bagi. Suka tengok, murah je tak mahal tapi sedap. Bagusnya kakak ni, paru.
Paru nak ayam peha panas, patu paru. Kakak ni dia tak segan. Bubuh paru, ya Rabbi. Banyak betul tuan-tuan. Harga tetap RM6 lebih, RM7 dia tambah. Tambah RM1 tu. Tapi banyak dia bubuh. Saya kata banyak ni. Tak apa ustaz, sedekah. Kadang-kadang kita pula bila bayar tu tak adalah bayar RM7. Kata tak apa kak, keep the change. RM3 ambil kak, tak apa. Ini tak, RM6.99 bagi RM7, 1 sen keep the change. Bagi lebih sikit lah. Dia kita bagi kesian kakak-kakak tu, tapi dia ni pemurah. Bila kita sembang, ustaz apa khabar hari ni, tak ada rakaman ke ustaz? Dia suka bercakap, kita pun makan pun rasa selera. Ada orang-orang datang dia sembang dengan Grab, dia sembang dengan food, jadi orang suka mai. Saya letak dalam Facebook dan Instagram, habis geng-geng Putrajaya datang makan juga dia. Suka. Tu yang kadang-kadang saya pergi tu, dia bagi makan free pula. Kata ustaz, tak apa ustaz, saya bagi free. Kenapa? Hari ni ramai betul. Dia orang kata dapat tengok kat Facebook ustaz. Saya kira hadiah ke hasil sedekah kat ustaz makan. Saya kata saya tak layak dapat sedekah. Tak apalah, hadiah ustaz makan. Jadi tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kenapa jadi boleh nak pergi makan tu? Sebab penjual tu bagus. Penjual tu happy lah kita pergi. Tapi ada setengah pula, alai, muka masam. Waktu sedih tu. Waktu sedih. Kita pergi tu. Nak apa? Apa yang sedap semua sedap. Hak tu mati kutu kita. Mati kutu tu lah. Saya sedih baru ni saya pergi kat, sebab saya kenal Datuk Samuri ni. Datuk Samuri. Saya kenal. Saya pergi baru ni makan kat kawan saya dah 2-3 orang datang. Mereka ni datang daripada KL tu semata-mata nak makan sate. Saya pun kata okey, kita makan sate Samuri lah. Sini terkenal Samuri lah. Pergi kat dekat apa nama tu? Bilion lah. Bawa. Bila order tu lah budak-budak kan. Bila tanya, "Dik, dia bawa datang mangkuk, tak ada pinggan." Lepas tu dia sudu tak ada, gerpu tak ada. Jadi saya kata, "Dik, bawa ni." Dia marahnya saya pula. Makan sate tu makanlah dengan apa? Dengan tu. Kawan saya dengar tu. Senyap bawa ni kata, ikut kita orang lah nak makan dengan sudu ke dengan garpu ke tak? Tapi nak kata bila kita tengok tak sedap lah. Kawan tu kata, "Ustaz lain kali tak payah datang sini." Tu. Sedih kita. Sebab kita tahu siapa Datuk Haji Samuri. Orang baik. Dia ni kalau program-program agama memang banyak infak. Saya kata mungkin budak-budaknya lah, kita tegur dia sendiri kan. Nampak? Benda-benda macam ni yang menyebabkan kita jadi tak berapa nak happy datang. Itu sebabnya Nabi adalah businessman yang hebat. Manakala Khadijah radhiyallahu anha, dia bukan businessman, bukan businesswoman, tetapi dia usahawanis. Dia menghasilkan produk. Itu sebabnya dalam Islam benda-benda macam itu kita kena tahu juga agar muamalat kita itu betul. Gitu. Maka Islam mengiktiraf apa yang orang jahiliah dulu buat. Orang jahiliah jual beli kan, iktiraf. Selagi la yatanafa ma'a mabadi' syariah allati ja'a biha, yang Islam telah melarang, memang tidak dibenarkan. Wa nahahum 'anil ba'd al-akhar mimma la yattafiqu ahdafiha wa tawjihatiha. Dia Islam akan larang bila benda tu tak betul. Contoh, dia jual barang yang naik yang tak elok. Ni saya kat Mekah baru ni, tak sempat pergi Madinah. Selalu kalau nak beli tamar, kita beli kat Mekah, Madinah dia fresh. Dia barang yang duduk dia, sebab tanam pokok ni dekat Madinah. Dia ada alia, ada olia, yang tak olia pun ada. Jadi kat Mekah ni bila saya nak beli tu nak beli buah tamar tu, tak beli banyak lah, sikit je lah beli. Kita beli pun bila tengok dia ambil bila saya kata kat depan Arab ni dia buah tamar banyak gitu. Depan ni semua yang segar-segar dia letak. Bila kita nak ambil, dia akan ambil daripada yang bawah ni. Yang bawah ni lah yang lembik-lembik. Yang lembik, yang buruk tu tak masuk dalam tu. Saya pun buka balik. Kita orang Arab, kita buka. Lah Syekh, naik. Apa ni? Lembik. Aku nak yang depan tu. La, nahnu na'khuz min al-wara. Lau na'khuz min al-amam, si'r akhar. Pula dah. Dia kata kami ambil daripada belakang.
Kalau ambil dari depan, harga lain pula. Mana boleh, itu gharar. Kau letak kat depan tu harga dia sekilo sekian-sekian, lepas tu depan lain belakang lain. Tak boleh. Kalau gitu kau asingkan siap-siap. Ini harga yang murah, ini harga yang mahal, baru orang boleh beli. Lebih teruk sekali ni, buah tamar ajwah ni dicampur. Itu tuan-tuan nak beli buah tamar ajwah ni, kalau tuan-tuan pergi dengan mutawif, suruh mutawif tu tunjuk. Tu mutawif pun saya dah tegur baru ni, biar mutawif ni biar pertama pergi, biar ada ilmu tentang buah-buah tamar ni, kena belajar jugalah sebab dia mutawif. Makcik-makcik datang ni, ustaz nak beli buah tamar. Tamar apa? Nak beli tamar ajwah. Bagi tahu. Nak beli tamar ajwah alia. Yang mahal punya, yang elok punya. Jadi mutawif kena tahulah, dia kena tengok, ni. Dia kena tahu harga berapa, boleh minta tawar. Jangan dia main sapu semua, tak boleh. Jadi bayangkan, orang kata apa, bila tengok dia campur yang harga murah dengan yang mahal, dia campur sekali, hukum haram. Awak tulis ajwah tetapi campur dengan bahan yang lain. Saya pernah sekali saya bawa ni, saya kata okey nak beli buah tamar. Bila tengok kenapa ada tamar yang harga RM10 sekilo tu, dia letak dengan harga yang RM60. Saya kata ada mush ajwah. Ini bukan ajwah ni. Dia tengok saya. La ajwah. La ya akhi, ana fil Makkah. Ana kuntu fil Arab. Aku duduk Arab lama kot. Arif. Aku tahu mana rasa ajwah, mana rasa apa sukari, mana dia sebut, bila kita sebut nama, saya bukan hafal banyak pun. Hafal 2-3 jenis apa nama buah tamar je. Rutab lah, sukari lah. Dia tengok, kita tahu tentang ilmu buah tamar ni. Saya pun sebut ini nama ajwah. Tahu tuan-tuan, dia pun kata, khalas ya, khalas. Uskut. Khus 2 kilo hadiah. Bila dia tahu saya tahu tu, dia kata, kau jangan bising-bising. Kau ambil 2 kilo, aku bagi. Rasuah. Tengok apa dah jadi tuan-tuan. Tu sebabnya tuan-tuan, ini dia, orang Arab ni sebenarnya dia tahu hukum. Dia tahu baca Quran, dia faham Al-Quran, tapi dia tak amal. Dia tahu hadis Nabi, tapi dia tak amal. Tu sebabnya kita ni alhamdulillah kita belajar banyak. Banyak kita belajar tuan-tuan. Tu sebab Islam haramkan benda tu, percampuran-percampuran benda tu. Antara perkara yang ditekankan dalam Islam, pertama, bai' al-asya' al-muharramah, menjual benda-benda yang haram. Kebiasaan, fama jarat al-'adah bi ay yuqtanil li ma'siyatin hadruha al-islam aw yakun al-intifa' al-maqsud bihi inda an-nas naw'an min al-ma'siyah. Fa bai'uhu wa tijaru bihi haramun. Bila orang ni menjual ikut adat, dia jual benda yang terlarang, maka hukumnya haram. Katakan dekat sini nanti kita bincanglah macam mana pula jual tai itu pula. Jual tai apa? Tai kalau kita buat baju apa? Tai ayam, tai kambing, tai apa lagi? Tai kelawar, tai babi ada tak? Ada orang kata, ustaz, tai babi tak boleh, ustaz. Apa beza tai babi dengan tai ayam? Dua-dua tak boleh makan. Tak ada bezanya. Kalau ditanamnya pokok tu, adakah pokok tu buah tu akan keluar rasa tai babi, tai ayam? Tak, sama je. Semua tai adalah haram dijual. Tetapi bila ditukar menjadi baja, itu lain hukum dia. Ini bukan tai, ini baja. Nama tu dah diubah dan penggunaan pun diubah. Itu dibenarkan. Kita beli baja, bukannya beli tai. Cuma baja tai ayam. Baja tai ayam kan? Betul kan? Baja tai kelawar memang kena beli. Kos dia, kos. Tapi kalau saja dua tai, ni apa ni? Tai. Kau beli kenapa? Tak tahu nak beli buat apa. Aku beli saja. Itu tak boleh lah. Dia jual pun tak ada maksud, tak ada niat. Jual tai macam tu je. Kenapa jual? Tak tahu lah. Aku saja jual, rasa mana tahu laku kan. Letak sikit tai daripada makanan sunnah Nabi SAW. Habis. Sekarang ni semua gunakan apa? Gunakan Islam untuk lakukan. Tu buat sekarang ni JAKIM tak benarkan bubuh nama pelik-pelik dekat kedai. Restoran Bismillah. Tak boleh. Restoran Islam. Tak boleh. Semua tu nama-nama tak boleh pakai. Air ruqyah
7 Yasin. Tak boleh guna nama Yasin, tak boleh, kecuali nama dia Muhammad Yasin. Orang yang hok baca tu Muhammad Yasin. Tu pun tak boleh bubuh. Sebab apa? Berapa banyak kau baca air tu? Nah, kalau gitu, kalau semua pakai air ruqyah tu, kita pakai, dia kata dibaca oleh 70 orang pelajar tahfiz. Baca kat mana? Tu dia tak sebut pula kat mana. Itu jadi confuse tu. Dia kumpulkan air. Kalau gitu kumpulkan semua pelajar tahfiz seluruh Selangor duduk dekat apa? Dekat ni. Telaga, bukan telaga. Apa tu? Apa? Tasik. Tasik Kenyir, duduk situ. Baca lah. Itu betul-betul air yang dibacakan ayat Quran. Tak, sekarang ni semua nak menjual benda tu. Tak betul lah. Kismis yang didoa oleh 70 orang ulama. Macam mana tu? Siapa ulama tu? Ulama tu macam mana dibacanya? Dia kumpul macam mana? Tu semua nak kena tanya tu. Itu yang jadi kismis tu jadi mahal tu, sebab dia kata kos kapal terbang ustaz tu. Habis semua masuk. Kesian kat orang. Lepas tu bila dia kata boleh menjadikan bijak. Aduh, ini sakit kepala saya dimikir. Tak boleh tuan-tuan. Sama benda-benda macam tu tak dibenarkan. Itu benda yang mengelirukan, ya. Baru ni saya forum. Saya tak mau sebutlah ustaz tu. Ustaz ni pun saya dah tak nak forum dengan dia, sebab kan saya bagi tahu kat PA tak nak kurang bagus lah. Saya pun terkejut bila tengah forum, bila last forum tu dia nak jual apa dia jual lah, saya tak kisahlah. Dia nak jual habatus sauda ke, nak jual madu ke, itu dia punya pasal. Saya tak kisah, itu rezeki dia. Saya dah ada rezeki saya dah. Ya, alhamdulillah. Dia itu kerja dia berceramah, pada masa yang sama dia menjual. Silakan, tak ada masalah, itu rezeki dia. Cuma bila jual benda pelik ni yang saya tak boleh nak terima tu. Apa dia jual? Minyak wangi. Minyak wangi saya pun ada. Deria. Tapi ni minyak wangi yang boleh menarik jodoh. Dia siap bagi tahu siapa yang tak kahwin lagi, anak tak kahwin, cucu tak kahwin, belilah ini insya-Allah tuan-tuan. RM30 je tak mahal. Celet, insya-Allah akan ada jodoh lepas ni. Siapa awak? Takkan pakai minyak wangi tu ada jodoh? Ramai mana perempuan yang pakai minyak wangi, mandi minyak wangi, tak ada apa. Tak dapat yang lelaki nak kahwin dua, cicit dapat saja. Tak ada. Itu semua tu benda-benda macam tu yang kita tidak mahu. Sebab apa? Dia mempermainkan agama. Nauzubillah. Ini yang kadang-kadang menunggang agama ni. Kadang-kadang jangan salah faham pula, menunggang agama. Jadi imam masjid bayar. Ini menunggang agama. Apa kau ingat ustaz tu tak ada ni, tak ada anak bini? Tak. Dia nak makan. Tambah-tambah duduk kat Al-Kausar ni, kos hidup tinggi. Tak, imam mesti dibayar. Rumah nak bayar. Tak, sewa rumah kena bayar. Kalau tak nak bayar, ambil dia jadi menantu. Duduk dengan kita kat rumah, selesai masalah. Jangan ambil duit dik, abah tanggung. Kau jaga anak abah. Alhamdulillah, selesai masalah. Ni berlaku kat Johor. Saya tak mau beritahu siapa. Orang tu terkenal lah. Kalau saya sebut dia punya produk, tuan-tuan mesti tahu punya lah. Imam tu daripada Kelantan. Ni, Allah buka pintu rezeki daripada orang yang kepada seseorang tanpa kita sedar. Dia datang daripada Kelantan, umur dia dalam 23, 24, dia datang nak jadi imam, cari rezeki. Orang susah tuan-tuan. Jadi imam, kebetulan jadi imam dekat kawasan elit surau. Jadi imam. Suara memang sedap. Saya pergi memang sedap suara dia sedap. Setahun dia duduk, jadi orang taman ni sukalah kat dia ni. Baik, budak beringan tulang. Kebetulan datuk ni seorang ni datang. Dia kata, "Kamu ni tak ada kekasih lagi ke?" Tak. Lepas tu tengok dia pun banyak mengajar dekat surau-surau, mengajar Quran dekat rumah-rumah kan. Okeylah, bagus dia kata. Pakcik tahu yang gaji kat surau tak berapa nak cukup. Ni pakcik nak bagi gaji besar sikit. Boleh jadi pengurus dekat syarikat pakcik ni. Pengurus tu dia ada satu syarikat branch ni dekat Johor Bahru. Jadi sambil-sambil jadi imam juga dia kata. Imam ni tak payah ambil duit dia. Sebab yang bagi gaji imam ni pakcik juga ya. Tak payah ambil gaji imam ni. Kamu jaga kat situ je. Pakcik bagi gaji. Tak, saya tak pandai. Tak apa, pakcik ajar. Ada pengurus akan ajar kamu. Pengunjung lain akan ajar. Kamu jaga je benda tu. Gaji pakcik bagi,
15,000 sebulan. Tu kejut dia. Tapi itu penting. Tapi pakcik nak minta kamu berkenalan dah dengan anak pakcik. Dia tak suruh kahwin tu, kenal lah dengan anak pakcik ni. Anak pakcik ni baru habis universiti. Jadi kalau kamu boleh jaga dia baik, alhamdulillah lah. Pakcik pun tak lama dah. Segar lah dia. Segar. Sekarang jadi bini dia dah. Anak 4. Segar anak 4. Sekarang ni memang pengurus besar. Sekarang budak tu masuk, alhamdulillah. Syukurnya dia ni rupanya budak. Kita tak tahu bijak orang ni macam mana tau. Nampak je imam biasa. Lepas ni bila dia masuk dalam bisnes, dia lagi cerdik. Sampai buat produk-produk lain pula. Alhamdulillah. Sekarang ni berjaya sangat lah tuan-tuan. Dia buka branch mana-mana. Sampai kan dia buat hubungan pula dengan mahat-mahat tahfiz yang lain dekat Terengganu dan Kelantan. Allah hebat. Itu sebabnya tuan-tuan, berniaga itu dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau kita kena dengan cara, dia akan jadi orang yang percaya. Tapi jangan jual benda yang haram. Dia jual barang-barang sukan ni. Barang-barang sukan, barang-barang keperluan orang lelaki dan perempuan. Oh, hebat tuan-tuan. Jadi jual barang yang haram adalah haram. Kal khinzir wal khamar. Jual babi tak boleh. Baru ni ada seorang orang Bukit Mahkota pula lah. Orang Bangi lah Malaysia. Dia pergi memburu. Dia nak tembak benda lain, kena babi hutan. Jadi dia telefon saya dekat hutan tu. Dia kata, "Ustaz, ni dapat babi hutan. Ada dah Cina nak ni, 500 dia kata. Boleh tak Ustaz saya jual?" Saya kata, "Minta maaf lah boh. Babi ni tak boleh jual boh. Mu tinggal situ je." "Oh boh, 500 boh. 500 tak 500. Mu letak situ belah. Pas kalau Cina tu mari ambil, tak apalah, bukan mu yang suruh. Bukan mu yang jual. Jadi tak boleh. Tinggal, tak boleh jual sebab benda tu najis." Tapi ada pula orang dekat Bangi ni, Bandar Baru Bangi ni. Ni kat Golf Resort ni. Ular sawa masuk rumah. Ular sawa masuk rumah. Siapa yang tangkap? Bibik Indonesia. Besar. Bila tangkap tu, tuan-tuan puan, dia pukul mati lah ular tu. Cumanya sekarang ni dia kata bibik Indonesia ni nak makan. Jadi Haji tu telefon lah, kata, "Ustaz, boleh ke dia makan Ustaz? Dia ni orang Islam tapi dia kata kat Indonesia dah biasa makan ular." Saya kata tak boleh. Tu mazhab apa pula? Mungkin dia mazhab Maliki kot. Mazhab Maliki boleh. Mazhab Maliki yang haram daging babi. Yang lain makruh saja. Beruk makruh. Cuba kalau pergi ke Morocco, dia orang mazhab Maliki, dia orang makan siput babi. Dia sedut dengan siput babi tu. Makruh. Kita tak boleh ya. Jadi mungkin bibik Indonesia tu mazhab Maliki kali. Mungkin duduk kat Morocco ke mana kan. Jadi akhirnya saya tak bagi. Bibik tak makan lah. Bila dia tahu saya tak bagi, tak makan lah. Cumanya tuan rumah tu otak dia laju sikit. Orang bisnes biasalah. Dia telefonnya seorang kawan ni Cina. Cina tu nak beli ular sawa tu dengan nilai RM900. Saya ingat lagi, RM900. Sawa batik. Saya kata, Cina tak nak beli apa? Sebab dekat ular ni dia ada dua benda. Pertama, daging. Makan daging haram. Kulit boleh pakai tak? Kulit boleh. Jual kulit ular RM900 ambil. Tapi Ustaz, jual sekali dengan apa, dengan daging, dengan tulang apa, kau jangan fikir tu. Jual akad dia, jual apa? Jual kulit. So dijual kulit tu RM900. Dia nak makan ke itu kita tak mau campur. Kita nak jual kulit. So kulit tu dapat RM900. Nampak tak? Jadi tu sebab tuan-tuan, orang Cina ni pandai, dia beli benda tu dia jual balik, dia buat macam-macam kan. Kita jual kulit je lah. Kulit dibenarkan sebab dalam tubuh haiwan tu ada dua. Satu boleh pakai, satu tak boleh pakai. So kita boleh jual yang boleh pakai. Dalam tu termasuk macam kita jual ni lah, jual apa? Jual kambing seekor. Dalam perut kambing ada tai. Kita tak jual tai kambing dalam perut tu. Kita jual kambing. Dah, tu dia.
Tu nanti kita bincang lah detail. Arak memang tak boleh jual, minta maaf, arak memang tak boleh jual. Wal asnam, jual patung penyembahan pun sama juga. Di Shah Alam ada seorang ibu, dia tanya anak dia ambil architecture, dia ambil arts, arkitek, macam arkitek melukis-lukis jugalah, arkitek ke apa benda, tapi anak ni dapat kerja dekat sebuah syarikat ni buat patung penyembahan Buddha. Tugas dia ialah draw, lukis, buat apa ni, patung yang unik, gaji lumayan. Saya kata tak boleh, Kak. Kalau dia hantar ke kilang buat patung kanak-kanak, boleh tahan lagi. Kan kita bincang kan, patung kanak-kanak itu dibenarkan. Ini tak. Patung penyembahan tak boleh. Sebab apa? Kita ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang bawa kepada haram, hukumnya adalah haram. So selesai masalah. Bagus, kakak tu pun dia tak bagilah anak dia pergi. Okey. Sama lah juga, kalau haram jual, haram juga kita menyewanya, memberi sewaan. Contoh, sewakan rumah kedai untuk orang buat arak, tak boleh. Sewakan rumah kedai untuk jual benda-benda yang terlarang, tak boleh, ya, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Maksiat. Rumah urut tak boleh juga. Apa? Kenapa ni? Macam mana sahabat kita yang kerja dekat Speedmart? Speedmart ada arak ke? Ada? Oh, tak pernah nampak pula saya. Speedmart, 7E, sekarang 7E ada arak. Kalau jual, dia tengok macam mana. Kalaulah kedai itu kedai kegunaan umum, dalam tu ada sabun, dalam tu ada makanan, dalam tu ada macam-macam, yang ada beberapa persen, 1, 2, 3% saja arak, tak banyak pun. Nah, maka itu maafuan, dimaafkan. Contoh, tuan-tuan pergi ke supermarket besar, Maidin tak ada masalah, Maidin memang confirm 100% halal. Tuan-tuan pergi selain daripada tu, apa supermarket yang ada sekarang? Carrefour tak ada lah. Sekarang ni Lotus Econsave, tak tahulah, saya pun tak pasti. Kata yang besar tu, dalam tu semua ada satu part kecil dia jual arak. Adakah haram orang Melayu dia kerja situ? Tak. Sebab apa? Dia tak jadi cashier, dia tak kerja untuk buat arak, dia kerja untuk bawa beras, kirakan air, makanan-makanan keperluan, ayam, ikan, tu dibenarkan. Tu sebabnya kena tengok pada keadaan. Tu dia panggil juzuk daripada keseluruhan. Benda tu ada, tapi yang tanggung dosa tu adalah pemilik syarikat, bukannya kepada penjual. Ramai, bahkan cashier ni pun kadang-kadang bila orang datang nak bayar, ada non muslim yang jaga, dia akan tolong cashier kan. Tapi kadang-kadang tak ada, jadi dia terpaksa lalu, tak apalah. Itu dimaafkan. Sebab dia bukannya nak jual arak tu, hati dia tak redha, tapi dia tak ada duit, dia terpaksa kerja. Dia kerja nak jual, nak jaga, jadi cashier dekat warta ke sekarang? Warta lagi kan? Masih warta? Bilion. Tapi ada kedai bawah tu kan? Saya dah lama tak pergi warta. Semenjak ada Lazada semua ni kan, semua online dah sekarang. Baik, tuan-tuan ni sekalian, dia tak boleh kalau katakan syarikat tu memang jual arak tu, tu tak boleh. Kan pernah ada orang tanya, siapa yang tanya kat mana, masjid mana tanya kan, bawa lori arak kasbah, memang tak boleh. Orang Islam bawa kasbah tak boleh. Sebab memang kerja tu memang betul-betul bawa arak, memang niat kita kerja untuk kerja dengan syarikat arak, tak boleh hukumnya. Sama macam orang duk bawa kapal terbang, pilot ni, taman kita ni berapa ramai yang jadi pilot. Dalam kapal terbang tu ada arak. Haram tak pilot tu? Tak haram. Oh, kalau nak berhenti pilot, saya nak naik apa tuan-tuan? Ni nak pergi Kelantan ni, nak naik, tak ada masalah, dia bawa. Yang penting kita tak serve arak tu kepada orang yang nak minta arak.
Kecuali dia minta juga, kita pun bagi dalam keadaan hati kita tak. Ni untuk pramugari tak bagi. Kalau ada orang bukan Islam, saya suruh orang yang bukan Islam tu pergi kat tu orang. Tapi kalau tak ada, maka dia terpaksa tuang sebab dia itu adalah tugas dia. Tapi sambil-sambil tu dia tuang. Kalau orang bukan Islam tu lain cerita lah. Ni kalau orang Islam minta, dia kata memang ada orang Islam minta, yang jauh-jauh tu kan minta, tegur lah, bagi tahu kata minuman ni haram. Sama macam bank. Tuan-tuan pergi CIMB ke Maybank kan bila kita masuk nak buka account, automatically dia terus buka account Islamik. Ini zaman Tan Sri Wahid, dia buat macam tu, masuknya Islamik dulu, kecuali ada permintaan. Saya tanya pegawai-pegawai bank tu, dia kata ada ustaz. Kita bagi tahu, dia tengok kenapa Islamik? Saya tak nak Islamik, saya nak konvensional. Haram sebab ada riba. Riba tak riba sama je, Islam tak Islam. Dia main pukul macam tu je. Tak sama, ada akad. Tak sama je. Jangan risaulah. Awak kubur lain, saya kubur lain. Saya pun tak tahu kubur awak kat mana. Ada yang jawab macam tu pun ada. Dia nak tahu tak tahu, nanti kita jumpa. Yang Allah sebut adalah ar-ra'iki yang durum. Masa tu kita akan duduk di atas satu kursi, kita akan nampak orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Jadi jangan cakap begitu, kita kena insaf, ya, kena taubat. Ni antara bermain-main kat agama sebenarnya ramai dah. Yang keluar-keluar cakap macam-macam ni dah tertekan sangat. Yang memmain-mainkan agama ni pun dah ramai dah. Ustaz, saya tak nampak lah dia kata riba tu haram. Sama je, pergi ke bank Islam pun ada riba je. Tu kos-kos tu benda. Kalau tidak, bagilah pinjam rumah 500, bayar 500. Ni tak ada juga lebih-lebih. Itu apa benda tu? Dia petikai. Tu sebab orang suruh belajar. Dia akad nak ambil untung boleh, bank tu nak ambil untung juga, tapi untung yang macam mana? Tu sebab dia ada cara dia ada kaedah dia tu, ada tawarruknya, dia ada kos itu, kos pengurusan dia akan atas akad yang berbeza lah, bukan atas akad pinjaman tu. Baik, kita akhiri dengan hadis Nabi SAW sebelum saya buka soalan lepas bagi azan ni. Inna Allah wa rasuluhu harrama bainal khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Jelas Nabi SAW, Allah dan Rasul mengharamkan kita orang Islam jual benda-benda yang diharamkan seperti arak, bangkai, khinzir dan juga patung-patung, ya, untuk penyembahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah iza harrama syai'an harrama thamanuh. Nabi kata bila Allah haramkan suatu perkara, maka Allah haramkan hasil daripadanya. Nauzubillah. Jadi kita doa banyak-banyak tuan-tuan, semoga kita punya pendapatan daripada pendapatan yang halal, pendapatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bekerja kuat daripada kita mengambil hak orang. Nauzubillah min zalik. Baik, saya bagi laluan untuk azan, lepas tu saya buka satu atau dua soalan. Azan lah? 1 minit lagi? 2 minit lagi? Okey, saya nak buka soalan kalau ada. Yang online ada soalan? Assalamualaikum Ustaz, ni soalan orang hantar WhatsApp. Jawatan kuasa wanita kematian suami sebelum perjalanan haji, umrah atau melancong, adakah perlu dibatalkan perjalanan bagi wanita itu? Ya, wajib batalkan perjalanan itu kerana tidak ada perjalanan dalam iddah. Orang perempuan dalam iddah, dia kena duduk di tempatnya. Jadi travel agent dia kena faham, dia kena bagi balik kos yang dia tak pakai lagi, bagi, dan dia pergi selepas habis iddah, ya. Hatta haji pun dia boleh tunda, umrah apatah lagi, ya? Kalau haji boleh tunda, apatah umrah. Bagaimana pula iddah wanita yang kematian suami semasa wanita itu melakukan ibadah haji, umrah atau melancong? Itu lain. Sebelum pergi hukum dia lain. Kalau dah berada di sana, maka dia habiskanlah perjalanan dia tu untuk balik ke Malaysia. Kalau boleh balik terus. Selalunya jaranglah tuan-tuan perempuan, suami dia meninggal dunia, ada 3 hari lagi nak pergi ke London. Tak apa,
I pergi London dulu. Ke bumi tu nanti I balik I tengok dia. Ini memang confirm bini tak pedah. Jarang tuan-tuan. Bila suami meninggal dia batal semua ambil flight walaupun mahal, balik. Jadi adakah perjalanan tu haram? Tak. Perjalanan dia untuk balik itu dibenarkan, bahkan menjadi satu keperluan untuk menyelesaikan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri yang dalam iddah. Dah. Okey, kita bagi laluan azan. Saya jawab selepas soalan-soalan. Kalau lambat bayar, dia ni lambat bayar ke tak lambat bayar? Penalti. Ada certain penalti. Kalau kita bayar khidmat, hujung tahun dia bayar check the service charge. Service charge 50. So transaction tu macam. Okey, ini berkaitan dengan kad kredit. Isu kad kredit ini memanglah terdapat beberapa pandangan ulama. Cuma apa yang kita pakai di Malaysia ini, hari ini kita dah ada debit card, lagi mudah keluar daripada duit kita terus. Kalau ada orang yang pakai kad kredit juga,
Ya, adakah ia dikira riba dekat situ? Kalau Haji tanya, kalau kita bayar penuh, setiap bulan bayar, dia tak kena apa-apa denda. Ya, tak apa-apa denda. Kalau lambat, didenda kerana dia lambat bayar. Ya. Di akhir tahun tak bayar pula. Kalau kita bayar tiap-tiap bulan, kita bayar tiap-tiap bulan, cukup, lengkap. Akhir tahun tetap kena bayar juga RM50. Itu dipanggil service charge. Service charge dia tu iaitu bayar harga kad, nilai kad yang mempermudahkan kita tu untuk digunakan seluruh negara. Itu lain, dia akad dia lain. Akad dia servis, bukan dia charge kepada hutang tadi. Maka dia tidak ada masalah. Tapi dulu-dulu punya kad kredit memang dia charge atas pinjaman kita tu. Itu tak boleh. Atas kita guna duit dia. Tu tak boleh. Sekarang ni kita dah buat akad service charge, dia ada akad dia. Kad tu service charge, kita kena bayar. Penalti tu dia bukan penalti atas hutang tu, tapi dia bayar kos pengurusan yang kena lambat bayar tadi. Dia bukan riba lah. Dia tak jadi riba. Ini lambat sebab lambat bayar hutang, tu jadi riba. Jadi akad tu yang menukar, dia mengubah daripada yang tak betul kepada yang betul. Itu sebabnya Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dia daripada awal lagi memang dia kata kad kredit ni tak payah pakai terus, dia kata. Memang sebenarnya macam-macam benda yang tak logik bagi dia. Dia kata tinggal terus. Saya pun bila fikir balik, betul juga apa dia cakap. Sebab sekarang pun saya pun tak pakai dah kad kredit, pakai debit card lah. Debit card dah ada. Itu memang duit kita tu. Nah, ada duit jalan, tak ada duit tak boleh jalan. Itulah senang debit card ni. Kad kredit ni banyak masalah, dia banyak kona kan. Wallahu a'lam. Baik, ya. Apa? Bila tak debit card tak cukup duit, wabillahi taufik. Baru ni dekat Mekah, ni nak cerita ni para isteri ni. Suami ni dia pergi mana-mana lenggang, dia hanya bawa sekeping kad kredit. Dia duduk kat Zam-Zam Tower tu, tengah minum kopi sambil sembang dengan geng-geng ni. Isteri nak, bang, kad, bagi kad. Suami muka selamba betul. Isteri pun pergilah, dia beli apa benda tu, datang balik, apa ni bang? Kad reject. Tahu tak suami kata apa? Memang lah, habis limit. You dah guna banyak kot, dah habis limit, air pun tak boleh nak guna sekarang, tahu tak? Ni minum pun ustaz bayar. Aduh. Oleh kerana itu bagus juga. Ya, dia boleh limit. Kalau pakai debit card, selamat, jalan terus. Okey. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan. Mohon pencerahan bab tanah pusaka. Sekiranya tanah pusaka di atasnya ada rumah pusaka, bagaimana dengan hak rumah pusaka itu? Adakah rumah itu milik bersama adik-beradik yang lain yang dapat tanah kebun di tempat lain, atau hak yang mempunyai nama tanah tersebut? Pemilik, kalau dah nama orang tu, dia harta pusaka. Maknanya bila sebut harta pusaka ni adalah harta yang nama si mati. Bila nama si mati, harta itu akan dibedakan kepada ahli waris. Hatta atas tu ada rumah lagi, tanah lain, rumah atas tu pun lain. Jadi semua itu akan dibagi-bagikan mengikut faraid kepada adik-beradik ataupun ahli waris yang layak. Kalau katakan kita ada yang tanazal an haqqihim, dia tak nak rumah tu, tak nak rumah tu, tak apalah, kita semua adik-beradik tak nak rebuk tanah ni, kita bagi kepada mak kita yang masih hidup, boleh dibenarkan. Dia panggil tanazal. Kita tak nak hak kita. Saya tak nak hak saya. Kata rumah tu 1 ekar. Atas tanah tu ada 1 ekar tanah, atas tu ada rumah pula. Harga rumah tu 2 juta. Nampak? Maknanya campur semua 2.5 juta. Tanah tu kalau ikutkan, tanah dan rumah tu mesti dipecahkan mengikut nilai dan diberikan kepada ahli waris. Tapi disebabkan semua tak nak, kesian mak ada lagi, tak apa, kita pun tak ambil, kita bagi semua kat mak.
Boleh. Ataupun ada adik yang jaga masa kecil dulu. Masa apa? Masa abah dengan mak susah dulu, dia jaga. Sakit, adik-beradik yang lain semua sibuk. Dia pula tak kahwin, tak ada harta, tak kerja pula, kerja pun tak besar. Maka dia orang pakat adik-beradik, tak apalah. Rumah tu kami bagi kat awak semua. Ini berlaku kat Perak, baru sangat. Seorang Tan Sri tadi pun, mak dia meninggal, ayah dia meninggal, sebelum tu mak dia meninggal. Rumah tu dia ni adik-beradik semua orang besar-besar Putrajaya tu. Dia kata, ustaz, kami adik-beradik dah bincang lah. Sebab masa ayah sakit dulu, ya, ayah kami nak ambil bawa datang KL, tak nak dia. Tak nak. Jadi rumah tu kami ada adik angkat. Adik angkat ni daripada kecil ayah ambil jaga dia. Dia ni orang kampung. Dialah yang jaga ayah ni sampai dah meninggal. Dulu dia jaga mak, sekarang dia jaga ayah sampai meninggal. Jadi kami dapat jaga minggu-minggu lah. Sabtu, Ahad kami balik. Tapi Isnin sampai Jumaat tu adalah adik angkat ni. Jadi kami adik-beradik ni, kami ada adik-beradik 4 orang. Kami dah berpakat, rumah ni patut kami dapat ikut faraid. Tapi kami semua dah bersepakat nak bagi semua kat adik angkat tu. Dia pun tak ada harta. Itulah rumah dia ada. Nah, boleh tak? Boleh. Ini dipanggil sepakat. Wasyawirhum fil amr, dia bincang. Ini harta pusaka yang dibagikan. Tapi kalau dia tak nak, beraduk, dia orang semua kata saya nak hak saya, dia bagi-bagilah, dia pecahkanlah. Ya? Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup sekadar itu. Soalan-soalan yang lain tu insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Hantar lagi pada bulan depan. Tak boleh banyak-banyak sebab pukul 9 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.